Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang bahagia Tan Sri Zabidi, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam kuliah mingguan kita yang mana kita membaca kitab Riyadhus Salihin, kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab, fadail dan perkara yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Minggu lepas kita masuk tajuk yang baru setelah kita selesai tajuk yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Minggu lepas kita masuk tajuk adab bermusafir. Maksudnya bagaimana perbuatan Rasulullah, perkataan Rasulullah ketika musafir dihimpun dan benda ni direkodkan oleh para sahabat. Kan? Kita ni kalau berjalan mana, kan? Perbuatan kita tak jadi agama, tetapi perbuatan Rasulullah, perkataan Rasulullah yang melibatkan perjalanan ataupun musafir dijadikan hujah, dan sebahagiannya adalah ijtihad. Maksudnya ni Rasulullah mungkin sebab ini pilihan ni bukan wahyu, kan? Tetapi yang kebanyakannya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada benda yang tidak dikaitkan seperti wahyu. Contohnya ketika sebelum berlakunya peperangan Uhud, Nabi tanya para sahabat, kita di Madinah ni nak perang ni tahun ketiga hijrah, kan? Ada sahabat bagi cadangan kita duduk di Madinah lah, musyrikin Mekah hak dari Mekah tu mai serang kita, kita bertahan dari kota Madinah, kan? Tetapi kebanyakan sahabat yang tidak berpeluang untuk pergi perang pada tahun kedua hijrah di Badar yang jarak dia 200 km, mereka bagi cadangan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, cadangkan di kota Madinah ni, ini wahyu ke ataupun ini cadangan? Tengok para sahabat. Rasulullah kata ni cadangan. Cadangan. Lalu para sahabat kata, boleh tak kami nak cadangkan kita bertahan dekat Uhud? Sebab bukit Uhud tu, kalau orang dari Mekah nak masuk ke Madinah, dia akan jumpa Uhud dulu. Jadi kita tunggu mereka kat situ. Kan? Jadi nak bezakan, maksudnya ada juga perbuatan Rasulullah ni yang melibatkan cadangan, dan sebahagian ataupun kebanyakannya ialah itu dikaitkan dengan agama. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pagi ini kita masuk lagi perbincangan berkaitan dengan musafir. Bab tentang etika berjalan, berhenti, bermalam dan tidur ketika bermusafir, serta sunnah menyenangkan dan belas kasihan terhadap binatang. Maksudnya Al-Imam Nawawi dalam bab ni dia susun jelas, letak tajuk tu boleh faham lah, kan? Minggu lepas kita kata musafir sunnah pada hari Khamis, kan? Sunnah Khamis maksudnya Nabi ni
kalau kita ada pilihan nak pilih pi mana-mana hari, pilih hari Khamis. Kecuali terikat, tak ada pilihan. Kan kita terikat dengan flight kita, terikat dengan bas, kan, terikat dengan temu janji kita dekat tempat yang kita nak pi. Kan. Tetapi kalau ada pilihan, Nabi suruh kita pilih hari Khamis. Kan. Okey. Begitu juga kita juga membincangkan minggu lepas tentang sunnah. Bila pergi musafir, Nabi tak bagi pergi seorang. Nabi kata seorang syaitan, dua orang syaitanani, ada dua syaitan. Kan? Maksud Nabi marah tu. Tiga Nabi kata tu baru musafir. Ni pun dilihat kepada situasi kita jugalah. Kadang kita ni dengan isteri je. Kita ni kadang dengan rombongan kita. Itu dia kata secara pilihan lah. Tetapi kalau yang kita tak boleh pilih, tak payah. Tetapi kalau boleh pilih, tak payah pergi seorang dua orang. Pergi tiga ke atas. Begitu juga dalam bab yang sama, Nabi kata bila dah keluar tiga orang pergi dalam satu perjalanan, falyu'ammiru ahadahu. Tiga orang tu pula kena lantik seorang jadi ketua. Kan? Benda ni walaupun kita kata bab teknikal je, tetapi Nabi ajak. Nak cerita agama ni kita tak akan jumpa dalam mana-mana agama di dunia yang lebih terperinci, yang lebih detail, yang lebih sempurna daripada Islam. Sampaikan Allah sendiri menyebut inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safartum fil khisbi fa'atul ibila hazzaha min al-ard wa idza safartum fil jadbi fa asri'u 'alayha as-sayr wa badiru biha niqyaha wa idza 'asartum fajtanibu at-tariq fa innaha turuq ad-dawab wa ma'wal hawam bil lail. Rawahu Muslim. Apa makna hadis ni? Hadis yang pertama dalam bab ni yang menceritakan tentang etika musafir ni, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Sabda Rasulullah, idza safartum fil khisbi. Nabi kata apabila kamu bermusafir fil khisbi, dan semasa musafir itu kamu melalui tanah yang subur, tanah yang ada padang rumput lah, kan? Situasi Nabi cerita ni Mekah Madinah, yang jalan keliling kanan kiri itu padang pasir lah. Kita ni banyak yang kita kata ada rumput lah. Nama gurun sendiri pun bukan padang pasir pun, punya tempat kita ni rumput saja, kan? Okey, fa'atul ibila hazzaha. Nabi nak cerita apa ni? Nabi nak cerita bila kamu bermusafir dan ketika kamu melewati satu kawasan yang subur, fa'atul ibila, berilah peluang, berilah kesempatan kepada unta untuk dia makan rumput kat situ. Kan? Ni kita kata perjalanan naik unta lah. Kan? Kita hak naik kereta, tak ada lah naik kereta nak berhenti makan rumput kat mana. Kan? Hak tu kita yang makan. Cuma kita kata situasi ni, agama ni jangan kita kata ustaz, ni tempat ni tak relevan tempat kita. Kan? Hadis ni baca dekat Malaysia saja ke baca seluruh dunia? Kan? Maksudnya kadang-kadang kita nak rasa tak relevan. Tak, bukan isu tak relevan. Kita baca dulu, kadang-kadang ada yang relevan dengan kita, dan memang kadang-kadang agama ni dia bukan kita kata bicara tentang hal Malaysia je, hal dunia. Jadi mana-mana orang yang bermusafir naik unta, bila dia melalui kawasan yang subur ada rumput bah, Nabi suruh singgah sat. Kan? Fa'atul ibila hazzaha minal ard. Kamu berilah peluang kepada unta tu untuk memakan rumput. Wa idza safartum fil jadbi fa asri'u 'alaiha as-sayr. Okey.
Adab yang kedua pula. Nabi kata apabila kamu bermusafir fil jadbi, dan kamu melalui tanah yang gersang, tanah yang tak ada rumput ampai apa ni, fa asri'u 'alaiha as-sayr. Nabi kata percepatkan kamu berjalan di kawasan tu. Kan kita tengok apa yang Nabi nak cerita ni kan. Tadi naik unta sampai dekat padang rumput, Nabi suruh singgah bagi unta tu makan dulu. Bila melalui kawasan yang tak ada rumput, Nabi suruh kita percepatkan perjalanan kita. Dan Nabi kata wabadiru biha niqyaha. Dan Nabi kata kalau boleh kejarlah, maksud kejar maksud pelajukan, jangan sampai unta tu hilang tenaga. Kan? Seolah macam inilah. Dalam perjalanan tu ada kawasan yang ada rumput, ada kawasan yang tak ada rumput. Bila hak tak ada rumput tu tak payah singgah lah. Teruslah supaya nanti jumpa tempat rumput, boleh singgah tempat yang ada rumput untuk bagi peluang unta ni dapatkan tenaga. Itu maksud Nabi. Kemudian Nabi kata, wa idza asartum fajtanibut tariq. Apabila kamu berhenti pada waktu malam, janganlah berhenti di tengah jalan. Walaupun kita kata memanglah siapa berhenti tengah jalan kena belah dengan orang lah, kan. Nabi kata jangan berhenti tengah jalan, fa innaha turuqud dawab. Sebab tempat laluan ini, Nabi kata itulah laluan binatang. Orang yang bermusafir yang lain pun akan melalui jalan tu. Kalau nak berhenti, seolah-olah Nabi kata berhenti tepi jalan lah, jangan duk berhenti tengah jalan. Sebab zaman dulu jalan dia tu dia macam laluan lah, kan, laluan kan. Begitu juga sekarang ni pun laluan juga. Jadi rehat tu kita kata kena di tepi jalan. Ni semua benda teknikal yang kita rasa macam kita belajar sekarang ni, kita rasa macam macam tak ada keperluan. Tetapi tuan-tuan sekalian, saya pernah pergi ke Mesir, saya pernah pergi ke Bangladesh. Kira kita tengok jalan mereka tu, lori kat tengah, ada kereta, ada motor, tepi jalan ada kambing. Kalau belah mesin tu ada siap dengan keldai lagi. Kan? Kadang-kadang kat traffic light orang boleh berhenti dekat situ, kadang sembang apa semua. Kita tengok hadis yang macam ni mengajak adab. Mungkin tempat kita, orang Melayu ni kita kata Allahu Akbar, kita terkenal dengan adab yang baik. Tetapi bila kita baca macam ni, kita kena anggap ini relevan tempat-tempat yang masih tahap yang perlu diperbetulkan adab dan masyarakat, terutamanya di jalan raya. Dan penghujung hadis Nabi kata, wa ma'wal hawami bil lail. Dan tempat laluan tu bila dah gelap tu, jangan Nabi kata kena percepatkan jalan. Sebab tempat laluan yang gelap tu Nabi kata sangat berbahaya pada waktu malam, sebab dia menjadi jalan binatang. Al-hawam di sini binatang yang melata. Ya. Seolah macam inilah tempat yang kita berjalan ni bukan tempat persinggahan. Nabi kata tak payah singgah lah. Kan? Risiko dia ada binatang melata yang berbahaya. Okey, hadis yang kedua, hadis yang tak sah riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin fa'arrasa bil lailin ittaja'a ala yaminih wa idza arasa qabla as-subhi nasaba zira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Rawahu Muslim. Qala al-ulama innama nasaba zira'ahu li'alla yastaghriqu fi an-nawmi fatafuta salatu subhi an waqtiha an awali waqtiha. Okey, hadis yang kedua dalam bab ni daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Allah meridai dia berkata, kana Rasulullah, dia kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin, apabila baginda berada dalam perjalanan, fa'arasa bilail, dan
baginda akan berhenti pada waktu malam. Maksud baginda akan rehat sat. Tu kita kata tengok hadis ni, bila kita baca banyak hadis, kita tengok situasi Rasulullah. Ada ketika Rasulullah kata malam ni percepat kan? Kan, percepat kan? Jangan berhenti, takut nanti ada binatang sengat bah. Tiba-tiba hadis yang kedua, Nabi berhenti. Kan? Maksudnya hak Nabi berhenti, bagaimana ulama hadis kata tempat tu tempat berhenti, tempat yang selamat untuk Nabi berhenti. Kalau kita sekarang ni RNR lah kan, kita kalau pandang cara lebuh raya sekarang ni, kalau kita pakai hadis yang pertama, kita takkan berhenti di tepi jalan tu, sebab itu laluan kecemasan, macam-macam orang boleh belah. Tengok bagaimana hadis ni kalau kita olah zaman sekarang ni memang relevan. Kalau dulu binatang belah, sekarang ni kan macam-macam kenderaan lah. Okey, hadis yang kedua, hadis ni menunjukkan Nabi bila Nabi berada dalam perjalanan, Nabi berhenti kan? Nabi singgah, kemudian Abi Qatadah dia kata ittaja'a ala yaminih, baginda tidur mengiring sebelah kanan kan, rusuk kanan lah kan. Wa idza arrasa qubaila subhi, dan apabila baginda berhenti masuk perjalanan ni, dalam perjalanan jauh ni, dan baginda berhenti tu sebelum masuk subuh, dia panggil qubaila subhi. Qabla subuh ni maksudnya sebelum subuh, qubaila maksudnya waktu yang dekat sebelum masuk subuh. Nasaba zira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kafihi, baginda tidur dalam keadaan baginda letak tapak tangan ni dan letak, maksudnya kepala ni lapik dengan tapak tangan dalam keadaan zira'. Zira' ni lengan lah, Nabi angkat. Saya cuba tengok dalam kitab yang mensyarahkan hadis ni, dia tak cerita detail bagaimana Nabi angkat. Saya cuba buat agak semalam nak tidur, macam mana Rasulullah buat ni. Maksudnya bila kita tidur mengiring sebelah kanan, dalam keadaan lengan ni diangkat. Padahal kita buat ni betul lah kan, kita sebab ada bantai kan. Kita kalau tak tidur atas bantai ni, balik kita kata bangun pagi tu, seminggu lah sakit tenggok kan. Nabi tidur ni dalam keadaan tapak tangan Nabi letak lapik-lapik kepala dia. Lengan ni Nabi angkat sikit. Saya cuba buat, tak boleh nak buat, rasa lengah dekat bau. Nak cuba buat juga, nak bagi sama dengan hadis ni. Wa nasaba zira'ah. Zira' ni dia dari lengan sampai ke siku, Nabi angkat sikit. Wallahu a'lam. Saya cuba cari pada pandangan ulama yang menceritakan secara detail kan. Cuma hak kita buat macam tu lah. Okey, apa tujuan Nabi buat macam tu? Dua keadaan di situ. Okey, keadaan pertama, Nabi tidur mengiring kanan dalam keadaan tak diceritakan tangan letak kat mana. Kan hak tu memang Nabi tidur sungguh lah. Tetapi bila waktu subuh, dah dekat nak masuk subuh, Nabi tidur tu, Nabi letak tangan di kepala, lapik kan. Okey, dua keadaan. Seolah-olah keadaan yang pertama, sebab Nabi juga ada bantai. Sebab tu ada hadis yang Nabi menggunakan bantai untuk tidur kan. Seolah-olah mungkin yang pertama ni, wallahu alam, sebagian ulama hadis kata kemungkinan Nabi tidur mengiring ke kanan. Mengiring macam mana? Macam itulah kedudukan jenazah kan. Maksudnya jenazah ni menghadap arah kiblat, Nabi tidak menghadap arah kiblat macam itulah kan. Tapi kita itulah, aku tidur sekali mati sungguh pula. Orang tak berani nak tidur macam tu kan. Dia kata sekali tidur mati sungguh. Tak apa, mati sungguh pun mati dalam sunnah tidur kan. Okey, jadi ulama ketika mensyarahkan hadis ni, Nabi tidur lapik tangan, maksud letak kepala lapik dengan tangan ni, tujuan dia li alla yastaghriqu fin naum, supaya Nabi tidak terlelap dalam tidur dia kan. Nabi tak lelap, sebab masa orang letak ni sebab apa? Dia jadi lengah kan. Memang kecuali letih sungguh lah. Li alla
yastaghriqu fi naumi fatafuta salat as-subh. Kan, jadi Al-Imam Nawawi bawa pandangan ulama hadis dalam mensyarahkan sebab apa Nabi tidak letak kepala berlapik tapak tangan. Jadi ulama hadis kata tujuan dia supaya Nabi tidur sebelum subuh tu, Nabi tak tenggelam dalam tidur dia. Maksudnya Nabi mudah sedang. Kan, Nabi mudah sedang. Hadis ni direkodkan oleh Imam Muslim. Okey, hadis yang ketiga. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biduljah fa innal arda tutwa bil lail." Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, maksudnya ada hadis ni sahabat cerita Nabi buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Itu hadis. Sebab apa? Disandarkan kepada perbuatan Nabi. Ada hadis Nabi sendiri bersabda. Kan? Sebab tu kita kata apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sama ada perkataan ataupun perbuatan. Kan? Dan satu lagi dia panggil iqrar, pengakuan Nabi. Hadis yang ketiga pada pagi ni Nabi kata alaikum biduljah. Nabi kata hendaklah kamu bermusafir pada waktu malam. Jadi Nabi suruh kita musafir waktu malam. Sebab apa? Nabi kata fa innal arda tutwa bil lail. Nabi kata sebab musafir pada waktu malam ni, fa innal arda seakan-akan bumi itu berlipat pada waktu malam. Nak cerita malam ni masa dia cepat. Kan? Ulama bincang hadis ni. Sebab apa Nabi kata malam ni dilipat? Bumi dilipat pada waktu malam. Kan? Kita kalau kita pandang masa kita kalau naik kapal terbang, kan, kapal terbang. Kalau kita naik dari KLIA ke Jeddah kita kata ataupun ke negara sebelah barat. Kan? Masa jadi panjang. Kan? Masa jadi panjang. Sebab apa? Kita bergerak sama macam matahari bergerak. Jadi panjang. Sebab tu kalau kita naik kapal terbang pergi buat umrah, pukul 3 petang kat KLIA sampai dekat Jeddah sebelum masuk maghrib. Padahal tadi dekat KLIA dah sembahyang zuhur asar dah. Sampai dekat Jeddah, ustaz macam mana nak sembahyang semula ke? Kan? Tak apa. Hak sembahyang dekat KLIA tidak Tuhan yang sama. Dan waktu yang sama, cuma kita beza matahari itu, perjalanan matahari itu. Tetapi dari Jeddah, perjalanan kita nak balik ke Malaysia, masa jadi cepat. Masa jadi cepat. Subuh tu, biasanya subuh lah kadang-kadang kalau kata flight tu tolak malam, kadang kita melalui subuh. Subuh yang kebiasaannya kebanyakan negara dalam sejam 10 minit ataupun sejam 20 minit. Biasanya subuh ni lebih kurang maghrib. Kecuali ni kita kata khatulistiwa lah. Kalau negara yang macam utara, selatan, dia masa dia berbeza dah. Kalau siang, kalau kata musim panas, musim sejuk, sangat berbeza. Kan? Tetapi hak khatulistiwa ni memang sejam 10 minit, sejam hingga sejam 20 minit. Tetapi dalam kapal terbang, perjalanan kita balik ke Malaysia waktu subuh, dia tak akan jadi sejam 20 minit. Dia akan jadi lebih kurang 15 minit hingga 20 minit sahaja. Sebab masa kita cepat, masa kita ni seolah kita nak berlawan dengan matahari. Matahari semakin cepat, yang kita pula berlawan. Kan? Okey. Kalau kita pandang dari sudut tu, kita rasa macam bumi dilipatlah dari barat ke timur. Ulama bincang hadis ni, Nabi sebut ni secara teknikal kedudukan malam ni dipercepatkan masa ke, ataupun Nabi sebut ni dari sudut hikmah yang lain. Sebab dari sudut masa kita tak lari 24 jam. Tetapi bila kita bergerak ke suatu tempat, dia ada pengaruh. Kalau kata kenderaan tu laju, zaman Nabi tak ada kenderaan yang laju. Yang laju kita kata Isra' dan Mi'raj, dia tidak melalui kaedah sekarang ni.
naik burak tu pi cepat apa semua, dia tak masuk dalam kaedah di sini. Kan? Okey, ulama bincang di sini. Sebab kita nak kaitkan dengan relevan sekarang ni. Okey, ulama kata yang Nabi suruh musafir waktu malam ni, dan siapa-siapa yang pernah musafir waktu malam, memang dia rasa cepat perjalanan. Rupa-rupanya hikmah dia, bila waktu malam mata kita fokus kepada perjalanan kita sahaja, kita tak fokus kanan kiri kita. Sebab mata kita dia akan letih bila kita fokus kanan kiri, tengok oh bukit comel apa semua kan, kita nak kanan kiri kan. Tetapi bila malam kita hanya fokus depan kita sahaja, dan mata kita tidak seletih siang hari. Dan ini hikmah lah dari sudut saintifik, itu kajian lain lah. Cuma saya sebut ni, ini kajian ulama, wallahu alam. Adakah dia kajian tu dalam bentuk anak mata bila siang hari ni keadaan dia macam mana? Kan, dia membesarkan, mengecikkan, bila dia pandang cahaya depan saja tak tengok kanan kiri, macam mana keadaannya? Itu saintifik lah. Cuma hak saya nak sebut sini ialah bagaimana ulama menyebut bila waktu malam mata kita hanya fokus pada perjalanan tanpa fokus kanan dan kiri. Sebab tu kita merasakan waktu malam cepat, dan cepat itulah Nabi kata bumi dilipat pada waktu malam, merujuk pada perjalanan tu kita rasa sat. Kan? Okey, hadis yang ketiga. Wa an Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala kana an-nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi asy-syi'abi wal awdiyah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tafarraqakum fi hadhihi asy-syi'ab wal awdiyah inma dhalikum min asy-syaitan falam yanzilu ba'da dhalika manzilan illa dhamma ba'dhum ila ba'd. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Hadis yang keempat pada pagi ini diriwayatkan oleh Abi Sa'labah Al-Khushani. Kita dengar Abi Sa'labah, sedap nama ni. Kan, rupanya Sa'labah ni musang. Kan? Cuma kita tak tahu. Sebab ada sahabat ni kadang-kadang yang gelak tu Rasulullah. Contoh macam Abu Hurairah. Nama dia Abdul Rahman bin Sakhar. Padahal nama Abdul Rahman punya cantik tu. Kan? Tetapi gelaran hak Rasulullah tu ya Abu Hurairah. Wahai pak kepada anak kucing. Sebab dia suka anak kucing. Lekat sampai ke mati. Sampaikan kita bila tahu nama Abu Hurairah, orang akan sebut nama dia sampai kiamat. Siapa kita tak tahu nama sebenar dia siapa. Begitu juga Abu Sa'labah Al-Khushani ni. Kalau tak tengok nama penuh dia, kita tak tahu. Sebab terkenal dengan pak musang. Tak tahu, mungkin dia bela musang ke. Kan? Ada sejarah lah yang dia digelar sebagai bapa kepada musang. Al-Khushani ni kita kata nama kabilah dia lah. Radhiyallahu an, Allah meridai dia. Katanya, apa kata dia? Kana an-nas iza nazalu manzilan. Dia kata apabila orang-orang berhenti dalam perjalanan. Maksud orang yang bermusafir berhenti dalam perjalanan, mereka berkelompok-kelompok dan berada pada lembah yang berbeza-beza. Nabi kata orang yang musafir, ni maksud zaman Nabi lah ni. Kan, maksudnya depa hak pi bermusafir dengan Nabi ni, singgah kat satu tempat, seorang duduk dekat sini, seorang dekat sini, seorang buat kemah kat sini, kelompok ni buat kemah kat sini. Tak duduk sekali. Lepas tu Nabi perasan. Nabi tengok, ish awak mereka ni. Kan? Lalu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabat ni. Nabi kata apa? Inna tafarraqakum fi hadhihi syi'ab wal awdiyah. Nabi kata sesungguhnya kamu yang duduk rata tempat ni, yang terpisah sahak sini ada kelompok sini, kat lembah sini pun ada. Innama zalikum minasyaitan. Nabi kata yang demikian itu, Nabi kata adalah ajaran daripada syaitan. Syaitan nak kita berbeza macam tu. Kan? Syaitan tak mau kita duduk satu tempat,
kelompok yang sama duduk setempat, kan? Tetapi syaitan nak kita duduk rata tempat. Dalam masjid kira. Dalam masjid tak kot noh, sebab syaitan dia tak apa suka sangat masjid ni. Kan? Okey. Falam yanzilu ba'da zalika manzilan. Bila Nabi tegur macam tu. Kan? Bila Nabi tegur, jadi para sahabat ni bila singgah kat mana-mana tempat, Abi Sa'labah dia kata illa dhamma ba'dhum ila ba', melainkan semua sahabat selepas tu depa akan berkumpul dekat satu tempat. Buat kemah pun berdekatan antara satu sama lain. Okey, perkataan syaitan dalam hadis ni, kan? Maksudnya kita bila kita keluar dari rumah kita, memang risiko syaitan ni rata tempat. Kan? Rata tempat. Syaitan ni dia ada tempat hak dia suka. Sebab tu orang tetua kita dulu kan, bila berlaku bila kilat panah, bila panah pokok. Kan? Pokok tu istilah orang tetua dulu yang berantu lah. Sebab apa? Jin kena panah kat situ, ada hak patah kaki kat situ tu. Kan? Sampai kemak tu dia duduk kat situ tu. Begitulah perjalanan kita. Bayangkan tempat yang ada aksiden. Tempat, bukan kita nak cerita kata berantu, nak cerita tempat tu jin suka. Kan? Tempat tu jin suka. Sebab tu baru ni kita sebut baru ni, lebuh raya mana ni? Karak. Kan? Cerita karak. Walaupun kita kata Ustaz boleh terpengaruh dengan cerita hantu tu. Tak, ni cerita orang ramai. Maksudnya orang yang pernah melalui karak tu nak pergi ke Pantai Timur, lalu lebuh raya karak tu, ramai dah yang pernah, yang hak terasuknya, hak yang pernah tengoknya. Bila benda tu dah jadi viral cerita dia, sampai dia buat filem. Kan? Sampai dia buat filem. Nak cerita, memang tempat-tempat yang berlaku aksiden, memang jin suka. Jadi, begitu juga kita yang berada dekat perjalanan, cari tempat rasmi untuk kita berhenti. Kan? Sebab tu Nabi ajak kita satu doa. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi kata, "Man nazala manzilan faqulu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Nabi kata bila kamu berhenti dekat sesuatu tempat, maka berdoalah. A'udzu bikalimatillah. Aku mohon perlindungan dengan kalimah Allah, dengan yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk yang Allah cipta. Kita minta dengan Tuhan. Sebab Tuhan cipta jin ni. Tuhan yang cipta binatang-binatang yang berbahaya ni. Kita minta dengan Tuhan. Minta berlindung dengan kalimah Tuhan yang maha sempurna daripada bahaya. Daripada kita kata sesuatu kita kata yang Allah cipta yang boleh memudaratkan kita. Sama ada kita sampai kat rumah kita, kan? Kita singgah dekat RNR, kita singgah nak buang minyak kereta, singgah mana-mana tak tempat hak kita berhenti tu ada macam-macam, cuma kita tak nampak kan? Tetapi bila kita doa macam tu, Nabi kata lam yadurruhu hatta yartahila min manzilihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang boleh memudaratkan dia sampailah dia balik semula ke tempat dia. Ini doa yang sepatutnya. Ni kita tengok dulu pada kita diajak macam mana bila masuk dalam hutan, bagi salam dekat tok nenek. Kan? Assalamualaikum tok nek, ni cik nak kencing. Kan? Tapi memang bukan kata nak cerita percaya, tapi pernahlah nakal budak-budak dululah bila masuk hutan terus orang tua kata merah kencing. Main perkataan mana tak tahu, merah kencing kan, murah ke apa dia sebut perkataan, terus kita kencing, balik rumah tu dia bengkak terus kan, bengkak terus. Cerita kat tok kata tulah hang bila nak kencing tu, silat-silat hang kencing kat rumah jin lah tu. Kan,
tu balik bengkak tu, dia pergi tokok kat kepala tu. Kan. Lepas tu Tok kata, lain kali bagi salam dulu. Kan? Assalamualaikum Tok Nek. Kan? Minta kebenaran anak kecil. Lepas tu kita buat. Buat-buat lepas tu kencing tak ada apa. Kan? Maksudnya orang tetua kata ni bukan tak betul. Betul pengalaman depa. Bagi salam tu betul dah. Cuma minta tu tak betul. Bagi salam betul dah. Assalamualaikum. Cuma hak minta kebenaran. Ni Tok, ni cik nak kencing minta kebenaran. Amboi. Kebenaran tu, hak tu tak betul. Ada khurafat di situ. Okey, hak betul macam mana? Hak betul masuk dalam hutan, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadhuru, Nabi bagi jaminan takkan ada sesuatu yang boleh memudaratkan dia. Kan? Jadi kita amalkan itulah. Masuk dalam rumah, kita tinggal rumah lama. Masa kita tinggal itu ingat tak ada benda menumpang. Sebab tu Nabi bila kita balik rumah nak tidur, Nabi suruh kibah atas katil dulu. Ingat atas katil tu kalaulah kita boleh peremang nampak penuh tu berapa ekor duk tidur. Nabi suruh kibah, baca bismillah kibah. Jin tu akan pergi tempat lain. Kalau ada binatang yang membahayakan, dia akan lari tempat lain. Kalau ada makhluk tak nampak, dia akan lari tempat lain. Tengok, Nabi ajak sampai tahap macam tu tuan-tuan sekalian. Tengok betapa orang yang dekat dengan sunnah Nabi, Allahu Akbar, banyak penyelesaian yang agama ajak. Sampaikan benda hak tak nampak pun baginda sallallahu alaihi wasallam ajak kita untuk kita praktik. Dan baginda bagi jaminan pula. Jadi syaitan dalam perkataan dalam hadis yang keempat ni menceritakan bagaimana risiko dalam perjalanan kita. Memang bila badan kita letih, banyak benda nak menumpang. Sebab tu orang yang badan lemah naik bas, dia kena tindih lah. Bila dia naik kereta singgah kat mana kena tindih lah. Ni benda biasa, benda realiti. Kan bila badan kita perjalanan, bila kita letih, kalau kita tak baca doa, memang ada risiko untuk gangguan tu. Okey, hadis yang kelima dan keenam insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Tengok nasi lemak pun dah siap dah tu. Okey, ada soalan apa sebelum kita tangguh? Aboy depa dengar nasi lemak terus tak jadi tanya soalan. Masa ustaz tak sebut nasi lemak, banyak sampai ke ustaz nak balik tak boleh pakai sekat nak tanya soalan. Kan? Hari yang ada nasi lemak tak berani tanya terus. Bagus juga lah modal nasi lemak ni. Kan? Okey, wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arham jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dijemput